Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama kita go through ataupun kita nak melihat surah Ad-Duha, dan kita letakkan tajuk pada petang ini adalah ada apa dengan surah Ad-Duha. Dan insya-Allah saya dan Ustaz Zuhairi akan sama-sama menemani rakan-rakan pada petang ini. Barangkali surah Ad-Duha ini kita selalu baca di dalam solat kita, terutama ketika kita menunaikan solat duha. Kita menunaikan solat duha itu kita baca surah Ad-Duha ini. Tetapi surah Ad-Duha ini kalaulah kita faham dengan sebenar-benarnya, subhanallah, dia sangat memberikan kesan dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana surah ini juga memberikan impak kepada baginda Nabi SAW. Baik, insya-Allah petang ini rakan-rakan sekalian bersama dengan saya Nuraini, dan inilah katanya admin Jenering Bonda dia, inilah Nuraini. Dan insyaAllah bersama kita juga dengan Ustaz Zuhairi, dan kalau tidak asing lagi lah dengan Ustaz Zuhairi ni kan, yang memang membentangkan tentang Al-Quran, tentang hazanah-hazanah dalam Al-Quran. Baik, insyaAllah sebelum itu Ustaz, kita nak Ustaz boleh tak terangkan serba sedikit untuk mukadimahnya Ustaz, kenapa kita pilih surah Ad-Duha ataupun ada apa dengan surah Ad-Duha ini? Dipersilakan Ustaz. Okay, sebelum tu ini, lama dulu yang kita pernah live sekali tu, kita bincang tajuk apa ya? Saya lupa. Kita bincang tentang message deep dalam Al-Quran. Message deep dalam Al-Quran Ya betul. Okay. Dan satu lagi, macam headset ini macam ada gangguan suara dan macam bunyi apa nak kata saya pun tak pandai. Ataupun tak jelas tak? Suara jelas tapi dia macam ada gangguan, macam ada benda-benda. Ataupun yang mendengar okey tak okey? Cuba komen. Okey, sebentar. Okey. Saya mula-mula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Ustazah Nuraini Syabuddin, sahabat saya, serta tuan-tuan dan puan-puan, teman-teman yang dirahmati Allah. Dan saya perasan tu ada Dr. Munirah Aminullah yang baru je alhamdulillah dapat jumpa dengan doktor semalam. Dan sebab kami berkongsi pengalaman tentang haji, dan doktor pun baru pulang dari haji yang lepas, alhamdulillah. Dan juga ada saya perasan kanda saya dari Singapura, Kak Fadilah Rashid, dan semualah teman-teman yang hadir pada hari ini. Baik, bila kita bincang, saya difahamkan Ustazah ini akan buat siri wacana ilmiah ni secara 4 hari berturut-turut kan. Jadi insya-Allah nanti mungkin Ustazah ini boleh kongsikan punya poster esok hari, lusa, tulat nanti insya-Allah. Dan bila kita bincang tentang surah Ad-Duha, satu perkara yang perlu kita fahami, dan saya yakin sebahagian daripada teman-teman maklum, bahawa surah Ad-Duha merupakan surah pengubat jiwa dan pemberi pembekal motivasi kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi berasa sedih kerana Jibril AS lama tidak bertemu mendatangkan wahyu kepada baginda SAW, sehingga orang-orang kafir sekeliling Mekah itu mula melancarkan perang saraf psikologi kepada Nabi SAW. Dikatakan bahawasanya teman kamu dah benci dengan kamu, Tuhan kamu pun telah meninggalkan kamu, dan antara orang yang paling kuat menyerang Nabi SAW ialah
ibu saudara Sabit baginda sendiri, iaitu isteri Abu Lahab. Jadi macam-macamlah kena pada Nabi. Ada sebagian ulama menyatakan Jibril alaihi salam tidak turun jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa belas hari. Ada yang kata sampai 40 hari. Ala kullin, kalaulah seminggu pun Jibril alaihi salam tak turun kepada Nabi, itu sudah cukup untuk membuatkan Nabi rindu kepada Jibril, kerana Jibril itulah nazala bihi ruhul amin, yang mendatangkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi dirundung perasaan sedih, rindu yang bersangatan, dan akhirnya Jibril alaihi salam pun turun membawakan wahyu pengubat jiwa Nabi Muhammad, iaitu suratul duha. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi malam apabila ia sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan satu jaminan yang jelas, selain daripada jaminan yang kita biasa dengar, diampuni dosa yang akan datang dan dosa yang lepas, iaitu Allah Azza wa Jalla tidak pernah meninggalkan Nabi SAW walau seketika, dan Allah Azza wa Jalla langsung tidak pernah membenci Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila Nabi Muhammad mendapat wahyu ini, sampailah ayat yang akhir, ayat yang ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, gembiralah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilanglah segala perasaan sedih yang bersarang dalam hati baginda, lalu mulut baginda tidak tertahan mengucapkan Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Jadi itu dia punya sebab ataupun faktor penurunan surah, latar belakang cerita surah Ad-Duha. Dan satu lagi Ustazah ini, teman-teman dirahmati Allah, apabila kita memahami bahawa suratul duha ini tujuannya untuk mengubat kegalauan yang ada dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pastilah Allah Azza wa Jalla telah memilih perkataan-perkataan yang sesuai untuk mengubati hati kekasihnya. Sebagaimana kita lah, kalau kita ingin bantuan daripada anak kita, maka apakah perkataan yang sesuai kita gunakan untuk anak? Kalau kita ingin meminta bantuan daripada kawan kita, apakah laras bahasa yang perlu kita gunakan? Dan pastilah bahasa itu kita gunakan bunga bahasa yang betul. Sebagaimana kalau kita lihat dalam cerita Piramli, Ustazah ini, bagaimana Piramli berbicara dengan pantun-pantunnya yang begitu indah. Dengan itu kita dapat melihat rentak cerita Piramli itu betul-betul luar biasa. Dan Allah Ta'ala juga begitu dalam mengubati hati Nabi Muhammad SAW. Allah bermula dengan pemilihan lafaz wadduha, demi waktu duha, yang mana demi waktu duha ini boleh dilihat daripada pelbagai aspek. Aspek yang pertama ialah aspek kebahasaan itu sendiri. Kenapa perkataan wadduha? Kemudiannya dilihat daripada aspek waktu duha itu sendiri. Kenapa ada apa dengan waktu duha? Kemudian dilihat pula daripada aspek surah yang sebelumnya. Yang mana surah sebelumnya, surah Al-Lail, bermula dengan malam. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Mengapa yang surah itu bermula dengan malam baru siang? Kenapa surah Al-Duha mula dengan siang dahulu baru malam? Kemudian dilihat lagi daripada aspek kenapa dalam surah Asy-Syams dan surah Al-Lail menggunakan nama siang secara keseluruhan. Yang mana dalam surah Asy-Syams wan-nahari idza jallaha, dan dalam surah Al-Lail wan-nahari idza tajalla, demi waktu siang. Sedangkan dalam surah Ad-Duha Allah Ta'ala tak sebut wan-nahar wal-laili idza saja. Tapi Allah Azza wa Jalla memilih satu waktu sahaja daripada keseluruhan siang yang panjang, iaitu wad-duha. Kemudian kita juga kena melihat aspek apakah waktu duha dalam Al-Quran Karim. Yang mana di situ kita melihat, rupanya Ad-Duha dalam Al-Quran Karim membawa dua konotasi yang berbeza. Satu konotasi yang positif, yang memberikan semangat. Satu lagi konotasi yang negatif kepada orang-orang yang menentang ajaran Allah, yang sekaligus sebenarnya berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Kemudiannya, waktu duha itu juga perlu diukur dengan pelbagai lagi waktu. Kenapa, apakah yang berlaku pada waktu duha itu sendiri, berupa amal ibadah, ya,
dan juga berupa apa orang sebut pekerjaan-pekerjaan dan sebagainya. Jadi perkara ini bukanlah isu yang senang ya Ustazah ini untuk melihat tadabbur Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau boleh saya nak kongsikan satu perkara bahawa pada waktu duha itulah Allah Azza wa Jalla telah memenangkan satu kumpulannya, satu pasukan Allah yang iaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang mana Nabi Musa AS dirakamkan dalam surah Taha bagaimana baginda bertembung dengan ahli sihir Fir'aun pada waktu duha. Wa an yuhsyaran nasu duha. Dan pada waktu duha itulah Nabi Musa AS mencapai kemenangan daripada aspek mukjizat baginda terserlah sehingga menundukkan ahli-ahli sihir Fir'aun dan juga dan menghapuskan satu kumpulan yang besar yang selama ini mendukung kerajaan Fir'aun berupa ahli sihir tadi, orang-orang black magic tadi. Jadi sebagaimana Nabi Musa AS mencapai kemenangan menentang Fir'aun pada waktu duha, engkau juga wahai Muhammad SAW akan mencapai kemenangan berkat waktu duha itu sendiri. Jadi itu sahaja yang boleh saya kongsikan pada peringkat awal. Ustaz ini. Masya Allah, subhanallah Ustaz. Dengan kalimah wadduha walaili iza saja, subhanallah. Bila kita tengok dekat aspek kebahasaan dia, betul lah dia bukan mudah kan Ustaz kan? Dia perlukan penghayatan dan dia memerlukan proses, dan proses ini dia adalah proses yang berpanjangan. Mungkin barangkali hari ini kita bertemu kalimah duha ini dengan maksud yang ini. Kemudian kita belajar lagi, kita bertemu dengan ad-duha itu dengan perkataan yang lebih mendalam lagi. Dan hari ini Ustaz, saya baru bertemu dengan ad-duha, iaitu Allah memenangkan pasukan Nabi Musa ini, subhanallah. Kiranya Ustaz, dalam waktu duha ini banyak yang berlaku kan kalau kita lihat, dan sayangnya kalau kita tidak benar-benar memahami keistimewaan waktu duha itu tersebut. Baik Ustaz, dalam surah Ad-Duha ini Ustaz ada sebutkan surah ini menjadi surah penguat dan motivasi kepada baginda Nabi SAW, dan saya teringat kekanda saya Ustaz, dia tinggal di Manchester kan, Dr. Hazira, dia tinggal di Manchester sudah 20 tahun, berkahwin dan tinggal di sana. Jadi memang dia kata kami sama-sama ni kan kelas tadabbur, Dr. Hazira kata tiada surah yang memberikan kekuatan kepada dia melainkan surah duha ini. Jadi bila dekat sana dia rasa down, dia rasa lonely, keseorangan, maka surah ad-duha ini dia menjadi peneman kepada dia, subhanallah. Dan itulah yang sebenarnya kita nak jadikan dalam kehidupan kita apabila berlakunya perkara-perkara yang menyedihkan kita ataupun mengembirakan kita, lalu kita berbalik kepada Al-Quran supaya jiwa kita ini terpandu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, antara 11 ayat ini kan Ustaz, yang mana satu ayat dia memberikan kesan kepada Ustaz sendiri, sebab kita tahu kan bagaimana sahabat Nabi iaitu Ali radhiyallahu anhu, ketika mana dia ada satu ayat yang paling mendamaikan dia, iaitu saya baca dalam Ustaz punya buku lah kan, Bisnis Damai dalam Al-Quran, subhanallah. Kata Ali, kata apa? Saya telah membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, tetapi saya tidak dapati ayat yang paling mendamaikan selain daripada ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi Ustaz, saya nak Ustaz kongsikan kepada kami antara 11 ayat ni kan Ustaz, yang mana memberikan kesan kepada Ustaz sendirilah bila buat kajian tentang surah Ad-Duha ini, ketika membaca surah Ad-Duha, yang memberikan Ustaz untuk mendalami dengan lebih dalam tentang surah Ad-Duha ini. Terima kasih banyak Ustazah ini. Payah nak jawab soalan Ustazah ini ni sebab surah Ad-Duha ni dia pendek dan 11 ayat yang mana sebenarnya ia dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian awal, kemudiannya bahagian tentang apakah nikmat Allah Azza wa Jalla dan apa tindakan yang perlu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mendapati Nabi ni anak yatim, fa ammal yatimah fala taqhar.
Jangan kamu berkasar dengan anak yatim. Okey, baik. Tapi dalam ayat-ayat ini, secara peribadi Ustazah ini, ayat yang paling mengusik perasaan saya ialah ayat yang kedua. Dan ayat kedua itu tidak akan sempurna perasaannya tanpa didalami lautan dalam ayat yang pertama, wadduha. Ayat yang kedua itu wallaini idza saja. Wallaini idza saja ini kalau kita lihat ternyata malam dalam Al-Quran ini merupakan rencam ya perbahasan tentang malam. Kalau kita orang Malaysia sekarang ni sibuk dengan perbahasan malam masih muda, yang mana lagu itu pun telah dikritik daripada sudut kejiwaannya bagaimana menambahkan orang yang tidak mengenal Allah Azza wa Jal, ya. Tapi malam dalam Al-Quran Ustazah ini kalau kita kumpulkan, ada malam yang namanya wallaini iza as'as, wallaini iza yaghsha, wallaini iz adbar. ada lagi tu saya lupa dah tu. Jadi dia rencam. Dan kalau kita tengok mengapakah dalam dua surah sebelumnya Allah Azza wa Jal sebut wallaini iza yaghshaha surah Asy-Syams dan wallaini iza yaghsha surah Al-Lail. Perkataan yaghsha yang digunakan, sedangkan dalam surah Ad-Duha perkataan saja digunakan. Okey, satu sudut. Sudut yang kedua, yaghsha itu fi'il mudhari', saja pula fi'il madi, benda yang telah berlalu. Okey, jadi itu yang menjadi perhatian kalangan ulama, yang mana mudah ceritanya kalau wallaini idza yaghsha artinya demi malam apabila dia menutupi, menggambarkan satu ketakutan, kegelapan yang menggelisahkan jiwa-jiwa manusia. Dan sesuailah rentaknya dalam surah Asy-Syams kerana ceritanya tentang at-taqabul ataupun nilai-nilai pembeza. Awalnya demi matahari, regu kepada matahari namanya bulan, wal qamari idza talaha. Kemudian dibincangkan pula tentang demi siang, regunya adalah malam. Jadi kalau siang itu wan-nahari idza jallaha, siang yang terang benderang, lawannya ialah malam yang kegelapan. Okey. Surah Al-Lail pula membicarakan tentang manusia yang kedekut dan manusia yang pemurah. Manusia yang kedekut itu digambarkan hatinya gelap bagaikan malam, idza yaghsha. Manakala orang yang pemurah, wa amma man a'ta wattaqa, digambarkan dengan siang yang terang benderang, wal laili idza tajalla. Tapi dalam surah Ad-Duha ini ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang wahyu sudah lama terputus. Apabila wahyu sudah lama terputus, itu saat malam ke saat siang bagi Nabi Muhammad SAW? Saat malam. Ya, kegelapan hidup Nabi, sebagaimana disebutkan tadi Dr. Hazirah, kadang-kadang rasa lonely berada di sana. Ya, Nabi Muhammad SAW merasa lonely kerana tidak didatangi oleh sahabat baik baginda Jibril alaihissalam. Maka Allah Azza wa Jalla kata wallaili idza saja, demi malam apabila ia telah berlalu. Artinya kesedihan yang ada dalam hatimu itu pasti akan berlalu. Saat yang mana Al-Quran terberhenti seketika, pasti akan berlalu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Allah Ta'ala akan memberikan kepada kamu sepuas-puasnya. Antaranya kata ulama tafsir, walau boleh dinilai lagi tafsiran tersebut, Allah Azza wa Jalla akan memberikan wahyu kepada Nabi SAW secara berturut-turut sampai Nabi fatarda, berasa puas dengan perkara tersebut. Jadi itu satu sudut. Malam artinya kegelisahan akan berlalu. Okay. Dalam masa yang sama, kita perlu memahami saja itu ditafsirkan oleh ulama sebagai malam yang tenang. Ya, malam yang tenang, malam yang mengusik jiwa dan roh kita. Yang mana kalau yaghsha itu digambarkan malam yang menutupi dan menakutkan, saja ini malam yang tenang kerana malam ini dia ada 3 period. Period yang pertama ialah period di saat kita salat maghrib, salat isyak, kemudiannya kita bersama keluarga, kita pun nak tidur. Period yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab, malam yang gelap pekat, malam di tengah-tengah malam, yang mana pada masa tersebut disebutkan oleh guru saya saat muqatta'ah, kekuatan kita mula terputus dan kejahatan mula bermaharajalela pada masa tersebut. Dan saat yang ketiga adalah saat kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saat ketiga itulah yang mana kalau kita bangun di malam hari pun, takut itu mungkin ada bagi setengah orang, tapi dia lebih kepada perasaan damai.
Dan kalau mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, saat itulah yang mudah mencurahkan air mata. Kalau saat itulah kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, saat itulah kita rasa luar biasa perasaannya bagi diusik-usik oleh kalam Allah Azza wa Jalla. Maka malam yang tenang itulah yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla, wal-laili idza saja. Artinya untuk mengubati perasaan sedih yang ada dalam hatimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wahai Aini, wahai Zulkhairi, wahai teman-teman yang saya kasih sekalian, ialah carilah kedamaian itu wal-laili idza saja, apabila malam yang tenang. Di situlah kita mendapat ketenangan daripada kalam Allah Azza wa Jalla dan juga zikir-zikir yang kita panjatkan. Itulah ayat yang paling mengusik jiwa saya, Ustazah ini. Dan kalau boleh saya tahu juga, Ustazah ini, apa ayat yang paling mendamaikan buat Ustazah? Alhamdulillah Ustaz, subhanallah, sangat-sangat mendalam. Walaupun kita lihat perkataan itu cuma wal-laili idza saja, tetapi dia perbahasan yang panjang dan dia sebenarnya apabila Ustaz menyebutkan tentang 3 period waktu malam itu kan, tentang pertamanya waktu solat maghrib itu ataupun kita bersama keluarga, kemudian malam gelap pekat di mana kejahatan mula bermaharajalela, dia memberikan kesan kepada Ustaz. Dia buatkan kita berfikir, oh ya betul kan, dia membuatkan kita mengiyakan apa yang Ustaz berkongsi tadi. Dan yang ketiga, malam di mana kita mengabdikan diri kepada Allah. Betul lah Ustaz, kita rasa macam nak bangun tu takut-takut, tapi dia rasa suasananya tenang, suasananya damai. Jadi dengan suasana begitu kita berusaha juga untuk bangkit kan. Alhamdulillah. Subhanallah. Ustaz, ini penerangan memang panjang dan memberikan kesan betul. Walaupun Ustaz yang merasa, tapi kita yang mendengar ni subhanallah sangat-sangat istimewa. Dan bila tentang dalam surah Ad-Duha ni Ustaz dan rakan-rakan sekalian, antara yang memberikan impak ataupun memberikan rasa kepada saya adalah ketika pada ayat surah Ad-Duha ayat 6 hingga 8 ini, iaitu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6 ini, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ini dengan kalimah alam. Kalau kita tengok ada kalimah alif hamzah di hadapan tu, itu Allah bertanya, bukankah Allah yang ketika engkau menjadi seorang anak yatim, lalu Allah memberikan perlindungan. Dan ayat inilah yang memberikan kesan kepada saya bahawa bukankah dahulu Allah mengingatkan kembali kepada baginda Nabi SAW bahawa ayat ini Allah ingatkan peristiwa-peristiwa yang lalu, bahawa Allah yang menjadikan kamu yatim suatu ketika dahulu, tapi dalam masa yang sama Allah yang memberikan perlindungan. Allah yang memberikan orang-orang yang terdekat untuk menjaga baginda Nabi SAW. Dan ini mengingatkan saya kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku bila kita rasakan kita keseorangan, kita rasa tak ada orang pun dah nak dengar cakap kita dah ni. Jadi bila ayat ini muncul, dia kata bukankah Nabi dahulu ini seorang yang yatim, lalu Allah memberikan perlindungan, samalah juga dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kamu? Allah telah memberikan perlindungan kepada kamu dari dalam rahim ketika hari ini. Dia mengingatkan kepada kita tentang nikmat dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang kita ni bila berlakunya ujian kita terlupa kan? Rupa-rupanya nikmat yang Allah beri tu dah terlalu banyak dah. Sampaikan kita ni diberi ujian yang sedikit, kita terlupa. Jadi bila alam ini, kalimah alam ini, dia membuatkan kita untuk fokus bahawa ini soalan yang serius ataupun ini adalah penyataan yang serius yang Allah kata Nabi dahulu seorang yang yatim lalu diberi perlindungan. Kemudian kamu mencari
mencari kebenaran, jalan yang kebenaran, lalu diberikan petunjuk wahyu dengan wahyu Al-Quran, dan didapatinya engkau miskin lalu dia memberikan kekayaan. Ini juga adalah ayat kepada kita semua rakan-rakan sekalian. Ketika kita rasakan ketika kita rasakan kita berfikir Tuhan meninggalkan kita ke, membencikan kita ke, tapi ketika ayat ini dia nak memberikan kepada baginda Nabi SAW bahawa jika kamu berfikir Tuhan ini meninggalkan dan membenci kamu, mengapa tidak kamu merenung kembali masa silammu? Ini untuk kita juga, baik untuk kita ni. Ketika berlaku benda-benda begini, kita ingat balik, tidakkah kamu merenung kembali masa silam kamu yang Allah memberikan kejayaan kepada kamu, Allah memberikan kamu kebahagiaan, dan setiap kali kamu melalui hari-hari yang berat, Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan perlindungan dan kita rasa selamat dan tenang selepas itu kan. Dan kita daripada ayat inilah dia memberikan kesan kepada saya untuk supaya kita jangan berputus asa dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Itulah yang membuatkan saya terkesan Ustaz. Dan Alhamdulillah Ustaz, untuk yang terakhir ni kan Ustaz, bagaimana pada pandangan Ustaz kan, bila kita sebut waktu duha ini, ada orang yang berfikir, ada orang yang berpendapat kita kena banyak solat duha, nanti dapat banyak rezeki. Bagaimana Ustaz kalau ada yang pernyataan begini? Adakah kita solat duha itu untuk diberikan rezeki yang banyak, ataupun kita solat duha itu memang kita nak amalkan sunnah baginda Nabi SAW? Nah, dipersilakan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ini, dan mungkin ini slot yang terakhir kot ya, pusing yang terakhir. Jadi bila kita bincang tentang kemurahan rezeki ini, sebenarnya dia ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Itu hadis Qudsi riwayat Imam Tirmizi. Ya Bani Adam, irka'li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu atau kama qala. Wahai anak Adam, rukuklah kepadaku sebanyak 4 rakaat. Artinya kena salat 4 rakaat pada awal siang, dan aku penuhi kehendakmu pada hujung siang itu. Maka daripada hadis itulah yang mungkin orang kaitkan dengan kemurahan rezeki kerana tercapainya hajat. Tapi apabila kita meneliti kepada ulasan-ulasan ulama hadis yang cuba memahami tentang hadis tadi, mereka merumuskan bahawasanya Allah akan mencukupkan kita tu apa artinya. Maka arti yang paling besar ialah Allah mencukupkan kita, yakni Allah menjaga keimanan kita agar tidak terjatuh ke dalam satu kawah namanya kawah maksiat. Ya. Kemudiannya Allah memberikan kita kekuatan untuk mentaati Allah Azza wa Jal, menambah ilmu, bekerja dan sebagainya. Jadi soal rezeki itu sebenarnya bukanlah soal yang diberikan tumpuan oleh ulama. Yang diberi tumpuan ialah soal keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menjadi hamba yang saleh. Itu keutamaan yang diberikan oleh ulama dalam memahami erti aku akan mencukupkan urusanmu. Baik. Jadi sebenarnya adakah salah kalau adakah amal-amal ibadah yang kita buat ini tidak menambah rezeki? Itu perbincangan lain. Kalau kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, kan disebut dalam beberapa ayat Al-Quran, ada dalam surah Hud pun ada, yang terkenalnya dalam surah Nuh. Istighfar pun menambah rezeki. Bahkan Nabi SAW menyatakan dengan kita bersedekah, kita dapat mengelakkan daripada musibah, dan kita juga dapat membentin, kita dapat menyembuhkan penyakit. Okay. Tetapi ulama dalam membahaskan hadis-hadis yang demikian, soal fadilat itu soal lain. Itu soal yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW. Soalnya ialah pada niat kita. Adakah niat kita ni kita nampak soal rezeki keduniaan semata-mata? Sebab bila sebut rezeki ni bukan isu rezeki sahabat yang soleh ke apa, tak. Rezeki ni kita faham, rezeki daripada sudut harta. Jadi adakah kita beramal ini kerana semata-mata harta?
ataupun kerana kita mahukan kesenangan dunia, adakah itu yang dominan, ataupun sebenarnya kita buat kerana Allah Azza wa Jalla. Maka apabila soal amalan itu bercampur antara niat ukhrawi dan niat duniawi, ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, langsung tak boleh ada niat duniawi. Nanti amalan itu akan mardud ataupun ditolak. Pendapat yang kedua ialah kita boleh niat duniawi kalaulah secara automatik niat itu terhasil. Contohnya, saya nak puasa. Kenapa? Nak jaga kesihatan badan. Okey, tak apa, kerana secara automatik dengan puasa kita akan terjaga kesihatan badan kita. Boleh diet sedikit sebanyak. Tetapi yang paling tepat dalam perbahasan ini ialah pandangan yang ketiga, iaitu kita boleh niat keduniaan asalkan niat keduniaan itu tidak dominan. Kita tanyakan kenapa solat duha? Kerana Nabi SAW yang kempen solat duha. Orang-orang yang soleh solat duha. Para sahabat radhiyallahu anhum solat duha. Okay, tapi dalam masa yang sama saya doalah kepada Allah agar dimurahkan rezeki. Okey, kalau begitu tak apa. Kerana ia bukan dominan. Masalahnya dalam beberapa tahun yang lepas dan sekarang hampir dah tak ada dah Ustazah ini ya kempen demikian. Dulu-dulu kempennya dia nampak rezeki tu yang dominan. Menenggelamkan niat kerana Allah, menenggelamkan niat kerana membayar hutang tulang-tulang sendi kita sebanyak 360 ini, dia tenggelam yang itu. Yang melonjak naiknya rezeki, rezeki, rezeki. Kaya, kaya, kaya. Duit, duit, duit. Itu yang menyerang dalam kalbu kita, dalam benak pemikiran kita. Itu yang bahaya. Okey, baik. Jadi saya nak tutup begini. Dia sebenarnya solat duha ni Ustazah ini ya, antara solat yang suka dibuat sebenarnya. Apalagi hukumnya sunat. Yang sunat ni kalau tak buat pun tak berdosa. Dan saya sendiri pun walaupun dah lama dah belajar tentang salatul duha, tahu perbahasan ulama tentang salatul duha, saya memang tak maintain tentang salatul duha. Sehinggalah akhirnya saya kata sampai bila saya nak macam ni. Sedangkan saya mesti ada perubahan dalam solat sedikit demi sedikit. Takkanlah tahun lepas kualiti solat saya sama dengan tahun ini. Takkanlah tahun lepas saya solat sunat dalam sehari 6 rakaat. Tahun ni pun saya nak kekal 6 rakaat. Saya mesti up jadi 8 rakaat. Dan tahun depan takkan saya nak kekalkan 8 rakaat. Saya mesti up jadi 10 rakaat. Kalau saya tak tambah 10 rakaat, lebih daripada 10 rakaat pun, paling kurang solat yang saya buat itu dia makin berkualiti. Makin lama, makin panjang, makin khusyuk. Jadi saya pun fikir pimai-pimai, saya pun Alhamdulillah. Dan saya tak tahu dah dalam beberapa bulan ataupun dah dekat setahun ke wallahualam. Alhamdulillah saya boleh maintain dengan salatul duha, tapi dengan ujian yang amat berat dan dengan umur yang dah lanjut ni, dah nak meniti usia tua dan saya macam Ustazah ini ni, macam pakcik dengan anak je kot. Dan barulah saya nak boleh ke amal benda ni. Tapi itu pun masih lagi berperan dengan perasaan. Berlawan, tambah-tambah kerana musafir, memang berlawan. Jadi memang sukar dan kita hanya berdoa pada Allah Azza wa Jal. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ustazah ini, jazakumullah khairah. Saya pun sebelum serah pada Ustazah ini buat maklumat teman-teman yang hadir ya. Dalam berapa orang sekarang ni Ustazah ini? Dalam 16 orang ya? 37 orang. Oh 37. Tapi saya punya dia tak berlaku perubahan. Saya tengok Ustazah ini punya. Saya pun tak faham kenapa. 30 dan daripada 30 lebih ni jazakumullah khairah. Saya nak maklumkan pada teman-teman yang hadir ya bahawa ajak sebelum tu Ustazah ini saya pun nak kena faham. Okey. Saya faham dah. Ustazah ini akan mengadakan satu program jenini bonda Bengkel Al-Fatihah. Jadi saya dah tengok dah poster yang Ustazah ini tim Ustazah ini buat tu. Dia ada program Al-Fatihah daripada dimensi tafsir, Al-Fatihah daripada dimensi yang tu ada. Dimensi hadis, dimensi perawatan Islam dan juga dimensi kehidupan atau kejiwaan. Jadi saya rasa saya nak kempen lah teman-teman dirahmati Allah untuk mengikuti program apa ni, Kembara 4 Dimensi Suratul Fatihah. Barakallahu fikum. Saya harap program ini berjaya dan saya harap teman-teman sokong Jenini Bonda ataupun nama ringkasnya JB. Sokong JB, Jenini Bonda, supaya program yang pertama anjuran Ustazah ini dapat sambutan yang baik dan seterusnya memberikan booster kepada Ustazah ini untuk terus berbakti dalam dunia Instagram terutamanya, yakni menyebarkan ilmu, perkongsian yang damai dalam Instagram ataupun di mana-mana platform yang ada.
Hayyakumullah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih pada Ustaz Zuhairi dan rakan-rakan sekalian. InsyaAllah rakan-rakan tadi Ustaz Zuhairi sudah sebutkan tentang program Kembara 4 Dimensi Surah Al-Fatihah ini. Jika rakan-rakan yang berminat untuk mendaftar, satu siri bernilai RM20, tetapi jika rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan mendaftar untuk 4 siri, insya-Allah 4 siri ini harganya RM69, dan jika ingin tahu details lebih lanjut ataupun pertanyaan, boleh hubungi saya sendiri di DM Instagram ataupun terus mendaftar di klik link di bio. InsyaAllah dekat situ ada details program, dan insyaAllah kita akan bersama dengan panel-panel yang Masya Allah, Subhanallah, memang ahli dalam bidang masing-masing. Alhamdulillah, insyaAllah rakan-rakan sekalian, barakallahu fikum, terima kasih join pada petang ini. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi dengan kupasan surah Al-Insyirah, insyaAllah. Kita bertemu pada hari esok. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.